Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam channel aku ni, vlog juga blog. Okay, sepanjang kita PKP ni ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ni, aku rasa dah masuk minggu yang keberapa sekarang ya. Minggu pertama, seminggu lebih lah. Dah 12 hari, 13 hari, aku pun tak bilang dia punya hari dia berapa. Jadi aku harap semua dalam keadaan sihat dan juga kita doakanlah untuk segala cabaran yang dihadapi oleh negara Malaysia sekarang ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digantikan lebih benda yang lebih menceriakan kita pada masa akan datang. Okey, untuk ini sebenarnya kamera aku tu ada problem focusing sebenarnya. Jadi aku harap korang tak terganggu dengan bunyi tu, sebab aku tengok tadi macam tak terganggu sangat bunyi tu. Aku harap lah. Okay, jadi untuk hari ni, sepanjang PKP ni barulah ada masa sikit nak buat video. Sebelum ni aku sibuk dengan urusan harian dekat rumah je pun, dia tak ada keluar, melainkan pergi beli barang pasar, barang basah macam tu kan. Okey, tanpa melengahkan masa, sebenarnya aku nak kongsikan korang buku ni aku beli daripada MPH saja. MPH aku beli kat MPH Ion Mandaraya, Melaka. Dia sesuai untuk budak-budak sebenarnya, tapi banyak perkara bila aku baca dalam ni, banyak benda yang kita sendiri sebagai orang yang dewasa ni tak dieksposkan dengan benda ni lah. Okay, buku ni berkenaan dengan 25 Nabi utusan Allah. Okay, dalam ini dia ada banyak pecahan kepada 25 cerita ataupun mengikut Nabi yang kita perlu tahulah. Ada banyak Nabi, ada banyak Rasul ni, ada banyak Nabi. Maafkan aku kalau ada salah setiap baik-baik ayat aku ni, aku minta ada orang tegur aku kat komen ke pula Jadi kita sama-sama belajar lah. Just apa yang aku cakap hari ni adalah terusik pula mic. Apa yang aku cakap hari ni adalah apa yang aku baca daripada sinilah. Okey, buku ni kau boleh dapatkan dekat NPH. Sebab aku beli pun kat NPH, aku tak ingat bila aku beli. Buku ni pun dah macam ronyok-ronyok sikit. Diterbitkan oleh Darul Mukni Trading. Dia punya penerbit dia diedarkan oleh Educate Distributors yang Berhad. Jadi buku ni kau boleh beli online, Educate Books Samberhad. Okey, dia berkenaan kisah yang pertama, yang mana kita tahu adalah berkenaan dengan, kalau ada penerima rasul, Nabi yang pertama tu Nabi Adam lah, orang ataupun manusia pertama yang diwujudkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berkenaan dengan tajuk pertama ni adalah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam menangis selama 300 tahun. Okey, ciptaan Allah yang paling agung ialah manusia. Jadi mention ni, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ni daripada tanah dan yang ada di bumi dan di syurga. Ni apa yang ditulis dalam ni apa yang ditulis dalam buku ni, aku baca balik semula. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ni daripada tanah yang ada di bumi dan yang ada di syurga. Okey, jadi Nabi Adam alaihissalam ni tinggallah dalam syurga dengan penuh keindahan. Tidak lama kemudian Allah ciptakanlah, kita ringkaskan, dan buku ni je pun ringkaskan, Allah menciptakan Hawa sebagai peneman Nabi Adam alaihissalam. Mungkin waktu tu kita pun tahulah, kalau ikutkan cerita-cerita atau bukan cerita-cerita, daripada apa yang dalam Al-Quran sendiri pun, dia menerangkan Hawa ni adalah peneman kepada Nabi Adam. Sama ada nama tu datang mana, Hawa tu aku tak pasti. Okey, kebahagiaan Nabi Adam AS dan Hawa di dalam syurga telah diganggu oleh iblis. Seperti mana kita tahu, iblis ni dia tak nak, Allah bukan nak suruh sembah dia, tapi suruh tunduk hormat kepada Nabi Adam, tapi dia tak nak, disebabkan asal usul kejadian dia tu berapi, dan yang Adam ni pula daripada tanah. Kemudian pada satu hari iblis memujuk Nabi Adam AS dan Hawa agar memakan satu buah yang dinama sebagai buah kuldi. Okey, buah kuldi ni adalah sebuah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan buah itu dan pokok itu berada dalam syurga. Ni cerita-cerita dalam syurga lagi ni. Okey,
Dalam surah Al-Baqarah, dia dicipta, dia kalau macam orang bahasa sekarang cakap digazetkan lah, ataupun memang ada pun ayat yang menceritakan berkenaan Nabi Adam dan Hawa ni, dan dipetik daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 35 dan 36. Okey, sebelum sambung cerita ni, aku pun ada rujuk satu kitab bersama-sama dengan kita hari ni. Wah, ini adalah Al-Quran terjemahan Al-Hamra. Aku rasa ramai boleh nampak dekat di karya Bestari. Karya Bestari boleh dapat dekat buku-buku, toko-toko buku yang ada sekitar pasaran lah. Okay, kalau kita tengok balik yang macam mana buku yang cakap, dia ayat 35 hingga 36. Okay, aku baca pengertian ayat 35 tu. 35 dia kata, dan kami berfirman, wahai Adam. Kau kagak duk, mungkin kau tak nampak. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah pelbagai makanan yang ada di sana sesuka kamu, sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, kelak kamu akan termasuk dalam golongan-golongan orang yang zalim. Okey, itu ayat 35. Okey, ayat 36 pula. Lalu syaitan memperdayakan mereka sehingga mereka dikeluarkan daripada segala kenikmatan di sana, iaitu syurga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu adalah tempat tinggal dan kesenangan di bumi, di muka bumi sehingga waktu yang ditentukan. Seperti mana yang kita tahu, pengertian ayat-ayat ni adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi terjemahan yang pure adalah orang yang faham bahasa Arab tu sendiri lah. Seperti mana kita tahu, bahasa Arab ni datang daripada Al-Quran itu dia dalam bahasa Arab. Aku sasul lah. Jadi Ustaz mana yang ada para cendekiawan Islam tu, kalau aku salah, tolong betulkan aku. Okey, kita sambung kisah dalam buku tadi. Okay, Nabi Adam AS dan Hawa terpedaya dengan pujukan iblis lalu memakan buah tersebut. Allah mengusir kedua-duanya ke bumi selama 300 tahun lamanya. Nabi Adam AS sujud sambil menangis sejak menghuni di bumi. 300 tahun, bayangkan 300 tahun. Air mata Nabi Adam AS mengalir menjadi aliran-aliran sungai. Rupanya di tebing sungai pula tumbuh pohon kurma, delima, gaharu, ababar, cendana, cengkih, kayu manis. Haiwan yang menyaksikan Nabi ataupun baginda turut sama menangis. Haiwan pun macam faham-faham dia apa sebenarnya yang menjadi kesusahan ataupun keresahan hati Nabi Adam pada waktu tu. Yalah, dah dapat kesenangan ada di syurga semua, tiba-tiba disebabkan satu peristiwa ini, buah kuldi tadi, dan Allah campakkan mereka semula, Allah campakkan mereka ke bumi. Dan selama Adam turun ke bumi ni 300 tahun, dia sujud menangis-nangis ataupun menyesal di atas tindakan dia tadi. Okey, tangisan air mata Hawa pula menjadi celak, inai dan emas permata. Beratus-ratus tahun mereka terpisah dan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Tu saya cakap Jabal Rahmah tu kan, yang ada kat Mekah. Okay, Allah telah mengampuni Nabi Adam AS dan Hawa. Kedua-duanya hidup bahagia hingga ke anak cucu, cicit, dan berkembang biak hingga ke hari ini. Okey, ini dia refer kepada surah Al-Baqarah ayat 37. Okey, kita tengok balik ayat 7, pengertian dia. Kemudian Allah menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Okey, itu ayat 37 pengertian surah Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan dan puan, di dalam buku ni juga dia akan sediakan satu slot, kalau korang nampak lah, aku tak nak zoom, boleh zoom dah. Okey, dia ada slot untuk pengajaran lah. Berhati-hati dengan musuh utama manusia, iaitu syaitan. Syaitan sering menggoda manusia dengan berbagai tipu daya dan musyiatnya agar manusia menjadi penghuni neraka. Itu dia dah berjanji lah. Iblis pernah berjanji pada Allah, dia nak sesatkan semua manusia untuk kufur kepada Allah, walhal dia tahu yang Allah tu yang menciptakan dia.
Cuma je nak ada geng ke dalam kat tempat makan je lah. Okey, itu berkenaan kisah pertama Nabi Adam. Yang dia ringkas lah buku nak ringkas. Dan aku galakkan kalau korang untuk sepanjang PKP ni mungkin boleh dapatkan buku ni. Masa aku beli tu harga dia dalam 30 ke 40 RM35 lah, di antara begitu. Jadi insyaAllah untuk hari-hari yang mendatang, esok ke pagi ke mana-mana yang free tu, abang cuba untuk sambung berkenaan dengan Nabi apa pula? Nabi Idris yang menguasai pelbagai ilmu. Kita nak tahu apa kesamaan setiap Nabi ni kan. Jadi rupa baru kita tahu yang Nabi Adam ni menangis selama 300 tahun lamanya disebabkan kesesalan beliau ataupun baginda, disebabkan kejadian berhuldi dan godaan syaitan tadi. Okey, sekali lagi aku nak mention, kalau siapa yang merasakan benda ini perlu tegur ke apa ke, sila tegur aku, terbuka di bahagian komen. Kalau tak, boleh terus WhatsApp je. Aku selalu akan tinggalkan nombor telefon aku dekat bahagian description, insyaAllah. Okay, ini video pertama sepanjang kita PKP semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Kalau keluar pakai mask, walaupun sihat, pakai glove ke kalau ada. Ambil masa, ambil distance 1 meter, jaga penjarakan sosial, dan insyaAllah kita berjaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.